Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norfani Rahmadillah binti Abdul Ghani, nombor matrik S58406 yang akan bentangkan mengenai impak penggunaan media sosial sebagai medium sokongan politik dalam kalangan sektor awam di Malaysia. Media sosial dikenali sebagai teknologi komunikasi paling berkesan yang mampu mengubah tingkah laku manusia dalam semua aspek kehidupan. Menurut penyelidikan yang dijalankan, mereka ini boleh membentuk kumpulan politik yang berbeza dalam talian. Mereka ini juga boleh memblog dan menyiarkan isu politik dan menyebarkan video politik di rangkaian sosial mereka, di mana masyarakat kini lebih rela menggunakan media sosial sebagai sumber maklumat, khususnya maklumat tentang politik semasa. Obama adalah salah seorang ahli politik yang menggunakan media sosial sebagai kaedah kempen semasa pilihan raya Amerika Syarikat. Dengan menggunakan medium ini, Obama memenangi pilihan raya kerana dia memilih untuk menggunakan media sosial sebegini untuk memberi impak positif dalam pilihan raya. Facebook dikenal pasti sebagai platform yang paling berpengaruh di kalangan ahli politik negara ini. Jumlah penggunaan media sosial yang tinggi menjadi salah satu faktor lanskap politik negara juga berubah. Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Dr. Syafizan Mohamad berkata, fungsi aplikasi yang ditawarkan di platform itu juga memudahkan interaksi dengan pengguna. Kajian yang saya lakukan ialah saya nak tengok macam mana ahli politik memperketengahkan isu politik. Dan apa yang saya dapati ialah dia tak perketengahkan isu secara direct. Dia dah tak cakap pasal ekonomi, dia tak cakap pasal agama, tapi they do it personally. They talk about apa dia buat hari ni, and then especially during campaign week, they focus on campaign. Facebook ni dengan social media, attachment to relationship dengan audience tu become more personalised. Jadi mungkin dekat sinilah perbezaannya lah dengan traditional media. Sekarang ni you can see politicians are doing their press conference melalui Facebook, and then the reach of the social media is much wider sebab you boleh listen to the Facebook while you're working, and people dah tak lagi dengar Dr. Mahathir nak buat press conference, tengok TV2, jom kita tekan. No, they will go to the Facebook. So I think social media, that's why it's very very prominent lah. Fungsi-fungsi serta interaksi sebegini jadikan media sosial seperti Facebook mempunyai impak yang besar, terutamanya di kalangan golongan muda. Dr. Syafizan membentangkan dapatan dalam satu seminar mengenai analisis pilihan raya umum ke-14 yang diadakan di UIAM. Impak pertama penggunaan media sosial sebagai medium sokongan politik dalam kalangan sektor awam di Malaysia iaitu memudahkan pencarian sumber untuk mendapatkan maklumat mengenai politik, di mana hampir 2/3 daripada responden yang telah disoal telah menggunakan akhbar, iaitu sebanyak 65.5% responden, diikuti dengan aplikasi media sosial lainnya iaitu sebanyak 63.5%, dan bagi kajian terhadap televisyen pula berjaya memperoleh sebanyak 59.5%. Malahan latar belakang maklumat pemimpin dapat dilihat dan dikenal pasti sosial kerana adanya perkongsian yang dilakukan. Impak yang kedua iaitu dapat memaparkan atau membuat perkongsian mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh calon politik dalam memberi hikmat kepada rakyat. Hal ini dapat dibuktikan melalui kempen-kempen yang telah dijalankan oleh kerajaan. Penggunaan media sosial bukan sahaja dapat memberi kesan positif kepada organisasi tetapi juga kepada pekerjanya. Impak ketiga penggunaan media sosial sebagai medium sokongan politik dalam kalangan sektor awam Malaysia iaitu sebagai medan atau tempat untuk perkongsian ilmu dan maklumat yang bermanfaat bersama rakan-rakan media sosial yang lain. Melalui pertukaran maklumat antara parti politik UMNO dan DAP yang telah dilakukan oleh pihak parti politik di Malaysia. Dengan berbuat demikian, hubungan komunikasi antara dua parti politik dapat dieratkan, dan pada masa yang sama, kerajaan dapat menilai parti politik yang terbaik dalam sektor awam. Impak yang terakhir iaitu berperanan sebagai medium untuk menyampaikan berita kepada masyarakat dengan cara yang cepat, tepat dan pantas. Kebanyakan surat khabar utama seperti Berita Harian dan The New Straits Times akan memaparkan berita-berita mengenai politik. Ianya dilakukan demi menyampaikan berita kepada para pembaca secara dalam talian ataupun melalui akhbar.
Kesan pertama penggunaan media sosial sebagai medium sokongan politik dalam kalangan sektor awam di Malaysia iaitu peranan media sosial sebagai perantara atau medium untuk memotivasikan golongan belia dalam perolehan maklumat politik sebelum dikenapasti secara empirikal, di mana senario mencari maklumat politik dalam konteks media baru dalam kalangan media Malaysia masih belum cukup meluas. Kesan yang kedua iaitu peranan media yang dikawal oleh kerajaan dalam menyampaikan maklumat juga semakin diragui tentang kesahihannya. Perkara ini turut disokong oleh Jasmine Muhammad Nasir 2008 mengatakan semakin lama semakin tidak relevan berita dan maklumat yang disampaikan dengan keadaan dan situasi sebenar yang berlaku di sekeliling. Langkah mengenai isu penggunaan media sosial sebagai medium sokongan politik dalam kalangan sektor awam di Malaysia. Yang pertama iaitu kebebasan bersuara. Golongan belia lebih milih untuk menggunakan media sosial dalam kebebasan menyuarakan pendapat, di mana bukan hanya golongan-golongan berpengaruh sahaja yang mampu menarik undi melalui media sosial. Malahan, golongan minoriti juga turut boleh menjadi pengaruh penting dalam parti politik. Langkah yang kedua iaitu berwaspada dalam berkomunikasi dan berkenalan dalam rangkaian sosial, di mana kecanggihan teknologi dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan telah menambahkan lagi kerisauan pengikut serta laman web sosial untuk berhubung antara satu sama lain. Mereka ini dikatakan mampu melayari laman web dan mengemas akaun sehingga 12 jam dalam masa satu hari. Yang ketiga iaitu tidak mudah percaya dengan identiti seseorang, di mana masyarakat perlu membuat semakkan identiti yang dipaparkan di media sosial kerana untuk mengelakkan diri daripada tertipu dengan identiti palsu yang diberikan. Oleh itu, kabinet antara kerajaan dan sektor awam perlu peka, terutamanya ketika kempen pilihan raya diadakan bagi menjamin keselamatan ahli politik. Langkah yang keempat iaitu penguatkuasaan terhadap cara terbaik dan teknik penyampaian maklumat, di mana kelancaran dalam pentadbiran kepimpinan akan berdepan kesukaran sekiranya mekanisme ini tidak diperkukuhkan atau dirangka secara strategi antara ahli politik dengan rakyat. Sebagai ahli politik, mereka perlu tahu senario penggunaan media sosial di Malaysia supaya pengaruh politik golongan atau kumpulan terlibat hanya terhad sahaja. Simpulannya, media sosial memberi satu pembaharuan dalam sektor media komunikasi. Kebanyakan pengguna media sosial di Malaysia terdiri pada golongan belia yang akan menggunakan platform media sosial seperti Facebook sebagai sumber utama berkenaan dengan maklumat politik. Platform media sosial ini membantu golongan belia Malaysia mencari maklumat politik, menilai kualiti, kebaikan dan keburukan sistem politik dalam sektor awam. Perkongsian melalui media sosial yang dilakukan perlu mendapatkan pemantauan mengenai maklumat politik yang dikongsikan bagi memastikan maklumat tersebut bebas dari unsur-unsur hasutan yang boleh memecahkan perpaduan politik.